Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi. Terlebih dahulu saya ingin mengalu-alukan Puan Rahayu ni terakhir ya, selaku Ketua Bahagian Perpustakaan Tun Razak, dan seterusnya para penonton ya dan juga pendengar program kita pada pagi ini. Dan saya difahamkan kita juga menerima ya kehadiran daripada 5 buah sekolah ya, iaitu dari sekolah Tertiary Convent, Megat Has, Jati Jelapang, dan juga daripada sekolah Datuk Ustaz sendiri ya, iaitu daripada Al-Barakah. Jadi saya bagi pihak Wustia ingin ingin mengalu-alukanlah kehadiran ini semua. Dan program kita pada pagi ini seperti biasalah, so kita ini merupakan siri yang kelima ya pada tahun ini, dan merupakan siri yang terakhir lah pada tahun ini. Tapi insyaAllah lah kita akan meneruskan pada tahun hadapan dengan konsep yang berbeza ya. Jadi sebelum tu saya ingin memaklumkan konsep kita pada pagi ini. Kita ada dua ya. Konsep di sesi yang pertama, iaitu kita mendengarkan pencerahan lah daripada yang bagi Ustaz, dan seterusnya kita buka lah kepada sesi ni soal jawab ya. Jadi sempena sambutan Maulidur Rasul ya, 2022 1444 Hijrah pada tahun ini, insyaAllah lah kita berharap dengan program pada pagi ini memberi pengetahuan dan juga pencerahan ya tentang Maulidur Rasul itu ni sendiri. Dan pada pagi ini tajuk yang akan kita bawakan iaitu Ya Rasulullah, kami merinduimu. Sesungguhnya kita sebagai umat Islam sungguh merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wasallam. Okey, saya rasa saya tidak mau membuang masa lagi. Saya ingin menjemputlah yang bagi Datuk Ustaz dan Kazim Ilyas untuk meneruskan program kita pada pagi ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih saudara moderator yang saya muliakan, Puan Rahayu, kepada semua pegawai-pegawai, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, pelajar-pelajar, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai orang yang sudah tidak ada. Kita mencintai orang yang tidak pernah kita jumpa. Kita merindui orang yang tak pernah kita bercakap. Kita tidak pernah tengok dia, tapi kita sayang pada dia. Kita tak pernah langsung pegang dia, tapi kita cinta kepada dia. Itulah insan yang istimewa, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelik kita ni tuan-tuan, bercinta dengan yang tak nampak, berkasih dengan orang yang tak akan datang lagi dah. Sampailah hari kiamat baru jumpa. Kita bercinta dengan orang yang tak pernahnya kita tengok di alam nyata. Ini cinta jenis apa ni? Selalu cinta kita pasal duk jumpa. Tiap-tiap hari kerja kat DBI, lain tu cinta. Tu cinta se-office nama dia. Ada yang tiap-tiap hari berlakon bersama. Bercinta pula. Itu bercinta di set penggambaran. Ada yang bercinta dekat atas bas. Sebab tiap-tiap hari naik bas yang sama pergi kerja. Lalah menikah dengan driver bas. Ini bentuk-bentuk jenis cinta. Tiap-tiap hari tengok, tiap-tiap hari jumpa, lalas jatuh cinta. Jatuh. Sebab itu banyak orang yang dulu tak bercinta. Tetapi kerana kerap jumpa, kerap bercakap, timbul perasaan. Dia ada satu lagu tu, Tuan Moderator. Masa dulu-dulu kita pernah bersua, tapi hatiku tiada rasa cinta. Lama-lama baru cinta. Nampak tu. Tapi kita hari ini tak pernah jumpa dengan Nabi Muhammad. Tapi siapa yang kita hari ini duk sebut, aku cinta pada Rasulullah, aku sayang pada Rasulullah. Kenapa? Inilah dia yang dikatakan iman. Iman yang mendatangkan perasaan kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Pasal apa? Walaupun Rasulullah dah wafat, kasih cinta Rasulullah kepada kita masih kita terasa. Walaupun baginda dah tak ada, ajaran baginda sampai sekarang masih kita amalkan. Walaupun kita tak pernah bersua muka dengan Nabi SAW, tapi kita membaca, kita mengamalkan apa-apa yang ditinggalkan oleh baginda. Sebab itu, bila kita sebut kegembiraan ni tuan-tuan, cinta yang paling agung ni, cinta yang kita kadang-kadang kita tak nampak. Ini dia perasaan itu. Ada orang yang dia rindu di dalam mimpi. Dia jumpa dalam mimpi seseorang, dan dalam mimpi itu, dia nampak seseorang dia jatuh cinta. Akhirnya di luar mimpi pun masih teringat-ingat lagi. Masih teringat-ingat yang ni kena cari lagu Mazwin Hamzah. Dalam mimpiku bertemu. Dia ada sebut lagu tu. Datanglah lagi dalam mimpiku. Aku rindu padamu. Oh, subhanallah. Dan ada juga yang mimpi toyol. Toyol. Kau datang kepadaku berlari-lari. Rupanya mimpi je. Okey, ini datang dalam mimpi. Kadang-kadang mimpi ni tidur kita pun tak boleh. Sebab apa tak boleh tidur? Sebab tidur kita telah dicuri. Mimpi kita pun telah diambil. Terbayang-bayang. Yang ni pun ada juga. Itu tuan-tuan kena cari lagu Canda Oh Canda. Canda Oh Canda. Canda Oh Canda. Kesene curae tere mere nindiya. Jage sare rena. Tere mere nena, jage sare nena, tere mere nena. Nak sambung lagi? Tere और मेरे एक कहानी, हम दोनों की कदर किसी ने ना जानी. Faham ke Ustaz? Saya pun tak faham. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, Rasulullah kita ni, kalaulah kita boleh jumpa dia di alam mimpi, Masya Allah. Waktu kita jumpa dalam mimpi itu macam jumpa di alam nyata. Sebab tak ada siapa yang boleh menyerupai Nabi SAW. Kenapa yang kita mencintai dia? Kerana dia bawa kepada kita jalan yang betul. Jalan yang baik. Kerana apa? Kita rindu pada dia. Dia tak pernah buat salah dengan kita. Manusia yang hebat tak pernah menyusahkan orang. Ini kita ni ada anak-anak tahfiz. Oh baiklah anak-anak tahfiz. Selendang di bahu. Serban di kepala. Oh hebatlah, baik benar lah. Tapi apa banyak kita ni menyusahkan mak kita. Akak-akak kita menyusah mak kita. Bila saya menyusahkan mak saya Ustaz? Waktu mak kita mengandung kita. Menyusah tak mak? Oi, waktu mengandung anak, ya Allah. Allah sana, Allah sini. Pening, muntah. Datang ke ofis, muntah aja kerja dia. Kenapa Yung? Pregnant. Morning sickness. Oh, letih lah. Naik tangga pula, lift rosak dekat DBI tu, naik tangga lah, aduh. Beratnya wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Kemudian bila baby itu dah besar, baby itu dah berat, duk tendang-tendang pula perut mak. Tunjuk dekat suami dia, abang tu kaki baby. Abang nampak tu. Suami dia kata itu kaki baby ke alien, datang kau alien dalam perut kau tu. Belum masuk lagi waktu nak bersalin. Allah, satu hospital dengar sakit. Masa tu tak ada malu dah perempuan ni. Jeriklah, comeng ah. Datang, mau pikul Laila, dia kata tuan ni. Pak saya apa? Pak saya sakit bersalin. Allah. Subhanallah. Lepas bersalin, selesai ya, tidur ibu tu. Letih. Baru datang suami, baru boleh masuk. Datang masuk tengok nurse
Nurse pula orang Cina. Encik sudah boleh azan. Suami kita pun azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nurse Cina tu tanya, sudah tukar sekarang. Itu bukan azan bang. Itu namanya takbir raya. Apa isteri cakap pada suami? Abang, sakit sangat bersalin. Tak nak dah bersalin. Lepas ni tak nak dah. Kalau abang nak anak, abang je beranak, kata dia. Allah, tak nak dah sebab sakit. Cuba tengok tahun depan. Akak tu datang balik masuk ubat tu. Nurse cakap, bukan kau cakap ke tahun lepas tak nak anak dah? Tahun depannya datang balik tuan-tuan ni. Rasulullah ketika mak dia bersalin, mak dia tak tahu pun yang dia mengandung. Waktu mengandung tak terasa berat pun Rasulullah. Waktu dilahirkan Rasulullah, mak dia tak sakit pun. Nabi Muhammad tak pernah menyusahkan orang lain, hatta mak dia sekalipun. Sebab tu kalau ada orang yang membenci Nabi, pelik. Apa yang Nabi menyusahkan kau? Cekabar. Bahasa kita ni. Apa benda yang Nabi menjadikan kau ni susah? Tak ada satu benda yang Nabi menyusahkan kita. Dia menyenangkan hidup kita. So, buat apa yang kita nak benci pada dia? Sebab itulah orang merindui Nabi Muhammad. Sebab apa? Apa yang dia bawa menyenangkan kita, apa yang dia bawa menyeronokkan kita. Melapangkan hati kita. Tuan-tuan yang saya hormati. Kita rindu kepada baginda Nabi SAW sebab apa? Sebab dia bawa kepada kita the way of life. Ad-din. Ad-din ni maksudnya cara hidup. Cara hidup. Dalam bahasa Arab disebut ad-din. Cara hidup. Dalam bahasa kita ni, Ipoh ni, the way of life. Maknanya jalan untuk kehidupan. Awak ikut jalan ini, awak selamat. 2 hari lepas Ustaz, saya nak pergi ke Kedah. Masuk highway belah kiri, naik ke atas terus. Sampailah Jitra. Sebab dia ada signboard, dia ada traffic, dia ada highway. Kereta pula, kalau D, jalan terus. Kalau R, pusing belakang. Kalau P, parking. Maka saya pun ikut peraturan kereta. Ikut peraturan kereta, masuk gear, jalan. Bila ada brek, saya pun brek. Bila ada jam, saya pun jam. Saya dalam minggu ni, 2 minggu ni, tiap-tiap hari guna highway. Dan tiap-tiap hari jam. Pasal apa? Buat jalan. Tapi tak ada buat jalan pun. Banyak kon duduk sebelah, tutup jalan sebelah. Jam gila-gila. Gila pun tak jam macam itu. Bila tengok dia orang ni buat apa? Rupanya tak buat apa, cabut rumput. Tapi jamnya 2 jam. Itu kalau siapa yang nak bersalin. Atas kereta je bersalin mangau. Kena ubah ni SOP dia orang ni. Antara SOP yang perlu diubah ialah salah satunya tandas. Kebanyakan tandas sekarang ni dia tak sampai ke bawah dinding dia Ustaz. Jadi kalau orang sebelah buang air, merecik sampai kaki kita tu. Kadang-kadang dia punya pipe itu laju kan. Bila melompat-lompat macam ular, melambung-lambung kita. Nampak tuan ni. Apa salahnya kau buat dinding tu sampai ke lantai? Bolehlah bata batu elok-elok. Yang kita masuk duduk elok-elok, orang sebelah pula. Merecik air dia keluar. Saya pun heran. Apa pasal? Kebanyakan tandas ni semua dinding dia tinggi-tinggi. Saya heran. Apa reason pun saya tak boleh terima tuan. Ada yang nak kata nak ngelakkan bau lah. Ada nak kata nak tengok orang sebelah lah. Apa penyedah tuan? Boleh ambil handphone tu, boleh ambil gambar tu. Ambil gambar tu. Menakutkan. Kadang-kadang kita tengok ada tandas tinggi, kita lalu ke bawah. Nampak orang tu. Nampak tuan-tuan. Jadi kena ubahlah bentuk tandas tuan-tuan. Ada yang sesuai di negara barat. Ada yang tak sesuai di Malaysia. Di Malaysia penggunaan air cukup laju. Cukup banyak dalam tandas. Mungkin di Jepun, orang tak gunakan air. Orang jimat. Orang gunakan benda lain. Sistem dia orang tu tak sama. Macam saya pergi tandas di Jepun. Menung saya. Menung. Punya banyaknya button ni. Mana satu aku nak tekan banyak betul tuan. Tekan yang ini keluar lagu tuan.
Doraemon. Oh, sudah. Masa bila pula lagu. Tekan button, keluar lagu Doraemon. Lah. Tengok lagi yang ni kot. Tekan-tekan. Mangkuk toilet tu. Jadi panas. Hui, panas. Rupanya tanda untuk musim sejuk. Dia automatik jadi panas. Oh, seksanya dekat 30 button. Dan pintu tanda dia pula ada masa. 20 minit dia akan automatik buka. Yang saya duk hambat lagi 5 minit ni. Buatnya dia buka, orang duk queue tuan-tuan. Mampu kita. Itu sistem dia orang. Dia tak sama macam kita ni. Tak sama. Baik balik. Apa kejadian Nabi Muhammad pergi ke tandas pula sekarang ni tuan-tuan ni. Ni kisah Nabi ni. Dia mengajar kita cara hidup. Daripada masuk tandas. Sampailah apa benda sekalipun. Islam ajar. Rasulullah ajar cara memotong kuku. Sebab tu hari ni hari Jumaat kita ingat pada Nabi. Nabi potong kuku jari telunjuk. Dulu belah kanan. Kemudian jari tengah. Kemudian jari manis. Kemudian jari kecil. Kemudian belah kiri jari kelingking kecil. Kemudian jari manis, jari tengah, jari telunjuk, jari ibu. Ditutup dengan jari ibu sebelah kanan. Alhamdulillah dapat pahala. Ni pelajar-pelajar adik-adik jangan pula duk potong kuku dengan gigi pula. Duk dalam kelas potong gini. Banyak orang yang potong kuku dengan gigi. Jatuh pula kuku tu atas kapet. Datang hamba Allah main sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar, melekat kat sini kuku ni. Oi, Nabi tak ajar pengotor. Nabi ajar bersih. Sampai kuku pun dia ajar. Bayangkan. Belum lagi tuan-tuan cara pakai baju. Cara pakai seluar. Semua dia ajar. Tak ada satu benda pun ditinggal. Nak pakai cincin ni pun orang lelaki-lelaki. Cincin belah mana? Dia ajar. Dia ajar. Tangan kanan, jari manis. Cincin apa? Perak. Kalau emas, emas tak payahlah. Emas tak sesuai dengan laki-laki. Emas hanya sesuai untuk orang perempuan. Sebab tu, Nabi tak bagi laki-laki pakai emas. Sebab hormon laki-laki dengan hormon orang perempuan berbeza. Testosteron dia pun berbeza, air peluh dia pun berbeza. Bila peluh kita laki-laki bercampur dengan emas yang kita pakai, dia akan menghasilkan penyakit yang lain pula. Sebab itu Islam tak bagi orang laki-laki pakai emas. Melainkan gigi emas. Yang tu dibenarkan. Pasal dia tak ada kulit di dalam tu. Pakai gigi emas. Sebab tu ada orang pakai gigi emas, bangga je. Tersenyum je. Ting! Nampak gigi emas tak ada. Yang kedua, boleh pakai hidung emas. Jika hidung dia dah tak boleh dipakai dengan hidung besi. Ataupun hidung plastik. Sebab ada orang yang terpotong hidung dia. Perompak datang masuk dalam rumah, dipotong hidung dia. Udah, rompong. Maka boleh pakai hidung tiruan. Boleh? Dia pakai hidung tiruan, dia jadi busuk, berpeluh. Maka harus menggunakan hidung emas. Sebab emas dia tidak berbau. Emas tidak mendatangkan karat. Emas tidak mendatangkan busuk. Cuma kalau kita ni nak pakai hidung emas, kalau nak keluar nak pergi Aion ke misalnya, nak keluar pergi berjalan-jalan ke, kena pakai geril lah dekat kepala tu. Takut orang rompak. Serahkan hidung anda. Udah bagi kat dia pula tuan-tuan. Itu masalah dia sikit. Itu sajalah. Sampaikan Nabi dia ajar kepada kita cara makan yang terbaik. Halalan tayyiba. Apa yang boleh awak makan? Apa yang awak galakkan makan? Apa yang langsung tak boleh makan? Sehinggalah masuk dalam tandas pun Nabi ajar. Kaki kiri masuk dulu. Kaki kanan keluar. Kenapa bila masuk tandas disuruh masuk kaki kiri? Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan sanggup, buat praktikal. Masuk kaki kiri, tuan-tuan terpijak sabun, tuan-tuan terduduk. Tuan-tuan terduduk atau tuan-tuan terlentang bila jatuh. Masuk kaki kanan, terpijak sabun, sama ada tuan-tuan jatuh terduduk atau jatuh terlentang. Masuk kaki kiri, terjatuh, berbeza jatuhnya dengan jatuhnya masuk kaki kanan terlebih dahulu. Sampai macam tu Nabi ajar. Sebab orang yang masuk kaki kiri,
Bila dia jatuh di dalam bilik air, insya-Allah dia akan jatuh terduduk. Kaki kanan dia automatik akan terlipat. So, dia akan terduduk. Kepala dia tak akan terlentang. Selamat dia. Tapi kalau dia masuk kaki kanan dulu, kebanyakan dia akan terus menggelongsor ke hadapan dan kepala dia terhentak dekat lantai. Dan risiko untuk koma, risiko untuk hilang ingatan, cerah masa depan. Berapa ramai yang tuan-tuan masuk dalam tandas, terlentang bilik air. Cuba tengok. Meletup bunyi kepala dia. Pop! Isteri masa tu tengah masak. Dia tanya anak dia, Siti, tengok belon apa yang meletup tu? Belon kepala suami awak, makcik. Habis ingatan dia belakang ni, dia jadi koma. 4 hari koma baru sedar. Datang Puan Rahayu. Zul, saya Puan Rahayu ni, bos awak kenal tak? Tak kenal. Sudah. Datang tu imam kampung. Zul, saya imam masjid awak. Masjid tu apa? Sudah. Masjid apa? Tanya dia. Datang isteri pula. Abang, ini isteri abang ni. Leha. Leha. Leha nak pamat tempe. Abang, saya anak Rudolah. Bila masa tempe? Dia lupa ingatan. Datang kawan-kawan house office mate dia. Zul, saya Kak Jan. Ingat tak? Ingat. Janda kan? Dia ingat pula tuan-tuan. Kak Jan tu singkatan janda. Kalau janda muda, Kak Jan. Kalau janda tua, Jan tu. Tak pernah faham? Tak faham sudah tuan. Jadi Nabi kita ni, dia ajar semua benda. Bukan setakat dia ajar janggut je bang. Dia ajar semua benda. Ekonomi. Nabi Muhammad dia mengajar pada sistem jalan raya. Antara benda yang kita duk pakai daripada ajaran sistem jalan raya tu apa? Tu depan library kita ni. Satu jalan terus pergi ke BS. Satu jalan terus kanan pula belok masuk ke sekolah St. Michael. Ada padang pula situ. Sebelum belok apa ada? Traffic light. Traffic light. Kita dari railway nak pergi ke sekolah St. Michael, berhenti. Sebab apa? Lampu merah. Nanti lampu trafik itu hijau, kita pun belok kanan jalan. Tuan-tuan tahu tak, itu sistem tu diambil daripada mana? Diambil daripada ajaran dalam Quran. Yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya tentang haid yang berlaku kepada orang perempuan. Cakaplah bahawa haid itu berlaku pada orang perempuan. Maka janganlah hampiri mereka sehinggalah mereka bersih. Bila merah, stop. No entry. Bila hijau, okay, let's go. Jalan. Nampak? Tuan-tuan pergilah satu dunia pun. Lampu merah, tetap merah. Takkan ada cadangan daripada Majlis Bandaraya. Pihak Dewan Bandaraya bercadang menukar lampu trafik kepada warna merah kepada purple. Sebab lebih mesra alam. Sudah tuan-tuan. Takkan ada cadangan yang begitu bernas tuan-tuan. Satu dunia bila lampu merah, stop. Lampu kuning, standby. Lampu hijau, jalan. Dulu-dulu ya orang faham. Lampu hijau, stop. Kenapa yuk? Askar nak lalu, hijau. Begini naik motor. Go. Bila kuning, yuk, lampu dah kuning. Itu untuk raja. Bukan untuk kita. Tunggu kejap. Tengok lampu merah. Ini baru kita punya. Boom, jalan. Agak-agak ke mana dia berdua, tuan-tuan? Yang mana faham, tak faham sudah, tuan-tuan. Ke dalam pergi dia. Tuan-tuan yang saya hormati, diajarnya kepada kita ini supaya awak selamat di sini, selamat di sana. Maka kalau kita nak ikut jalan yang bersih, ikutlah dia. Perkahwinan jadi bersih, diri jadi bersih, negara jadi bersih, umat jadi bersih, segala-galanya berada dalam kasih sayang Tuhan. Sebab apa? Sebab kita ikut wakil dia, kita ikut utusan dia, kita ikut rasul dia.
Sebab itu kita mencintai Rasulullah sebab dia menyenangkan kita, dia tak pernah menyusahkan kita, dia mendatangkan kebaikan kepada kita. Dirangkumkan semua benda itu dengan perkataan rahmat. Semua benda yang baik tadi tentang Nabi dirangkumkan dalam satu perkataan, nama dia ialah rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan membawa rahmat kepada semuanya. Wallahu a'lam. Okey, kita telah mendengarkan tadi ya pencerahan daripada Ustaz, dan kita berharaplah kepada semua penonton dan juga pendengar ya, sempena Maulidul Rasul ni kita sama-samalah mengikuti ya ajaran dan juga cara hidup yang telah kita diberikan oleh Rasulullah ya. Okey, dan seterusnya untuk makluman kepada pendengar dan juga penonton kalau boleh sila share, subscribe dan like juga ya media sosial MBI, iaitu di Facebook MBI, Instagram, TikTok dan juga YouTube ya. Okey, dan seterusnya kita ke sesi yang kedua ya Ustaz ya. Ada 3 soalan ya Ustaz ya. Jadi kita pergi satu-satu ya Ustaz ya. Okey. Soalan yang pertama daripada Facebook ya, Facebook MBI, daripada Cik Madiha ya. Iaitu seperti yang kita sedia maklum, pelbagai program boleh kita laksanakan sempena memperingati Hari Maulidul Rasul ini. Jadi apakah hukum kalau kita membuat program yang berbentuk pertandingan seperti nasyid, sajak dan lain-lain yang berbentuk hiburan Ustaz? Baik, terima kasih. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. Dengan sebab engkau diutuskan rahmat daripada Allah, maka engkau tunjukkanlah kegembiraan. Benda ini disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Qul bifadlillah wa birahmatihi فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, disebabkan mereka itu mendapat rahmat, mendapat kelebihan dan rahmat daripada Allah, hendaklah mereka bergembira. Mendapat rahmat daripada Allah tu apa? Mendapat utusan yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat tu merujuk kepada Nabi Muhammad. Maka bila kita ni dapat Nabi Muhammad, Allah kata bergembiralah. Jadi persoalan bergembira tu macam mana tuan menderita? Apa yang nak tunjuk yang kita suka? Tu pula pada tuan-tuan, selagi mana tak salah pada syarak. Jarang orang bersuka bunuh diri. Kenapa nak terjun bagunayung? Saya suka. Bung. Mana ada tuan-tuan? Tu namanya tak sihat. Bergembira terpulanglah. Ada yang bergembira bagi orang makan. Cuba tengok, kenapa awak buat kenduri hari ni? Alhamdulillah, saya punya anak sudah masuk universiti. Sebab itu saya bagi makan. Alhamdulillah. Rupanya orang Cina bagi alhamdulillah. Saya jumpa tuan. Saya pergi airport, nak parking dekat kereta valet tu. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Abang sihat? Alhamdulillah sihat. Dia bukan Islam tuan. Dia orang India. Asal saya pergi KLIA dia ada. Asal dia ada saya pergi KLIA tuan. Nama dia Brother Rama. Saya panggil dia Rama, Mr. Rama. Ustaz cuba tanya umur saya berapa? Tengok uban pun tak ada, mau 58. Salah, sudah 75. Alhamdulillah. Tuhan bagi saya uban tak ada. Nampak tuan. Kenapa yang awak suka? Dia suka sebab anak dia masuk universiti. Dia bagi makan. Nama dia kenduri. Itu tanda kegembiraan. Jarang anak masuk universiti, mak bunuh diri jarang. Kenapa engkau nak bunuh diri anti? Saya punya anak masuk universiti, saya banyak suka mah. Sebab itu saya terjun Sungai Kinta mah. You gila ke apa anti? Suka selalunya kita kasih makan. Belanja. Kalau suka, kita akan buat satu majlis. Apa dia? Majlis potong kek. Bagi makan orang. Ini hari ini apa? Kenduri apa ini? Ini saya punya birthday lah. Hari ini saya punya tarikh lahir lah. Kita buat kenduri. Sebab itu kita gembira, kita buat majlis Maulidul Rasul. Majlis sambutan memperingati ulang tahun kelahiran. Harus hukum dia.
Ada orang yang gembira dengan seseorang, dia bagi hadiah. Ada seseorang yang gembira dengan seseorang, dia puji. Saya gembira dengan tuan moderator, saya puji dia. Ambul saigaknya baju, ya Allah, blazer cantiknya. Sendiri ke sewa? Saya tanya pula, itu benci entah. Saya akan puji dia, segaknya awak, cantiknya awak, handsome-nya awak. Ya Allah, engkau cantiknya leha. Nampak? Kita suka pada Rasulullah, kita puji dia. Sebab tu datang selawat memuji Rasulullah. Engkau bagaikan matahari menerangi seluruh alam. Engkau bagaikan bulan purnama menerangi kegelapan malam. Engkau bagaikan bulan purnama menerangi kegelapan malam. Kita suka pada dia, kita puji. Akak-akak pun, abang-abang pun suka pada orang perempuan. Puji tak? Puji. Puji orang perempuan tiara mengambil zaman kenangan sekolah. Nampak tu? Lembek je lagu dia, tuan-tuan. Ada orang yang sayang kepada seseorang, dia puji. Begitu sulit lupakan Rehan. Begitu susah lupakan Rehan. Kenapa susah? Kerana Rehan baik. Nampak tu? Macam-macam bentuk suka dan macam-macam bentuk tuan-tuan nak menzahirkan kesukaan. Terpulanglah tuan-tuan nak buat pertandingan janggut tercantik. Silakan. Janggut. Manakah janggut yang macam terbaik sekali? Silakan. Nak tirunya Nabi simpan janggut ni. Oh, dia tiru janggut tu. Baru datang. Cicit apa nama. Segaknya. Mata tajam. Dia ambil gambar. Tuan-tuan tengok dah cara dia ambil gambar. Lain macam betul ni ambil gambar. Buat lagu tu pasal apa tuan-tuan? Ambil gambar sudah lah. Dah buat dua sudah. Macam betul tuan-tuan. Saya tengok tuan-tuan ni. Pelik tadi ni bukan ni. Ni cerita ni di Afrika ni. Bukan sini ya tuan-tuan. Baik tuan-tuan yang saya hormati. Buat satu benda yang menggambarkan. Ada yang buat pertandingan nasyid. Silakan. Ada yang buat pertandingan karaoke. Karaoke lagu-lagu yang baik tentang Rasulullah. Peserta dia semua laki-laki. Silakan. Hadiahnya cukup istimewa. Melancong ke Gunung Lang. Subhanallah. Menaiki bot DBI di Tasik Lang. Subhanallah. Tempat pertama. Kan bagus tu. Tempat kedua, melancong ke Padang Polo. Subhanallah. Bunyi macam dekat Eropah tu. Polo, rupanya dekat sini. Buat pertandingan nasyid, buat pertandingan karaoke. Sebab kalau nasyid, anak-anak kita yang masuk. Pakai serban, pakai ni, ya anak-anak mereka yang masuk. Mak Rock masuk. Dia tak masuk. Dia ni, ya anak-anak apa saya, bukan ya anak-anak saya banana. Yang besar saya. Okey, untuk golongan macam awak ni, kita buat pertandingan karaoke. Karaoke boleh, Ustaz? Kita letakkan lagu dia. Lagu pertama, Rasulullah. Dia tak pakai kepiah pun tak apa. Rasulullah dalam mengenangmu. Nampak? Oh, boleh. Tempat pertama, melancong ke Gunung Lang. Contoh dia. Buat lagu yang baik-baik punya. Tentang Rasulullah je. Tentang Rasulullah. Ambil satu lagu tentang Rasulullah. Malu rasanya menyatakan cinta kepada dia, kekasih Allah. Boleh. Masalah kita tak berani. Nanti MBI buat pertandingan karaoke terbuka kepada warga negara Ipoh. 50 tahun ke atas. Contoh dia. Tok uat semua ni. Nyanyi tengah padang tu. Lagu tentang Nabi saja. Pertandingan jubah tercantik. Boleh. Yang selama ni kita buat pertandingan Ratu Kebaya. Sekarang jubah tercantik. Fashion apa yang tercantik.
Datang orang lelaki-lelaki pakai jubah macam ni. Tengok pula. Wah, Masya Allah. Selalu kita buat untuk orang perempuan je Ustaz. Pertandingan Ratu Cantik. Sekarang pertandingan jubah dan serban tercantik. Tak pernah dibuat kaum Dewan Bandaraya yang buat dulu-dulu tuan-tuan. Kita kena buat satu benda yang orang lain tak pernah buat. Sebab tu saya suka buat satu benda yang orang lain tak pernah buat, saya buat. Orang lain tak pernah buat ceramah atas laut, saya buat ceramah. Saya buat ceramah atas laut. Duduk atas kapal ceramah. Satu kapal dengan ceramah. Jadi kita kena buat macam itu. Lepas ni mungkin kita akan buat ceramah atas bot dekat Tasik Lang tu. Beli bot yang besar sikit, 2 tingkat, ceramah di situ. Marilah kita sama-sama pusing 4 kali. Sambil makan tengah hari, nasi lantalam. Duduk bersila makan nasi lantalam. Oh, seronok. Kita kena buat lah. Tapi bot kena besar lah. Kalau bot kecil tu, mau 10 orang, orang pula duduk menyelam pula cari kita. Duduk cari makan nasi lantalam, lepas-lepas orang duduk menyelam pula. Mangsa pertama telah ditemui, buat susah-susah kan tu. Jadi buat satu benda yang orang lain tak pernah buat, kita buat. Orang nak rasa nikmat tu. Makan nasi dalam talam sambil mendengar kuliah di Tasik Gunung Lang sertai kami. Jom. Oh, tuan-tuan. Makan nasi Arab pula, bersila tu. Atas lantai kapal. Shell out. Lempar segala makanan. Tu nama dia shell out. Udang, kerang, ketam, lempar sekali. Jemulah Ustaz shell out. Kalau tak nak shell out, patron out. Pak, tuan-tuan. Buatlah apa saja yang menggembirakan. Jangan bersalah dengan syarak sudah. Wallahu a'lam. Okey, Ustaz. Ini soalan yang kedua daripada Facebook juga. Daripada Yagintas Thomas. Bolehkah orang bukan Islam menyambut Maulidur Rasul? Nabi Muhammad diutuskan bukan untuk orang Islam saja. Nabi Muhammad diutuskan untuk sekalian alam. Sebab tu saya tak heran ni, saya seronok ada saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang tak Islam pun datang. Saya tak halau lah. Mrs. keluar. Auntie, get out. Mana ada tuan-tuan? Datang lagi ada. Lai. Mai, sini. Ayah. Kalau Hindustan je, ayah. Itu Hindustan. Okey, mari sini tuan-tuan. Pasal apa? Pasal Nabi datang bukan nak menyelamatkan orang Islam je. Dia datang untuk bawa kesejahteraan kepada semua orang. Dia adalah rahmat pada sekalian alam. Sampai binatang pun ambil manfaat, dapat manfaat. Kucing tu pun dapat manfaat. Anjing tu pun dapat keberkatan, rahmat daripada Nabi. Sampai Nabi kata ni, ada orang yang masuk syurga, walaupun dosanya banyak, dia bertaubat. Tiba-tiba dia nampak anjing yang lapar, yang dahaga, yang kering. Dia ambil kasut dia ambil air, dia bagi anjing tu minum. Masuk syurga hamba Allah ni. Sampai tahap macam itu diajarnya oleh Nabi. Jadi kalau ada orang mengatakan bahawa Nabi Muhammad ni hanya untuk orang Islam saja, salah. Orang Islam kalau tak ikut Nabi pun salah. Dia nak suruh kita ikut. Ikutlah Rasulullah. Tirulah amalan dia. Hari ni berapa banyak orang baru tahu, baru sedar dengan apa yang Nabi kita ajar. Contohnya dalam bab makan. Kunyah elok-elok baru telan. Kunyah elok-elok baru telan. Saya duk tengok dalam TikTok, dalam YouTube, dalam Facebook, ada orang yang makan nasi, Masya Allah, macam gunung nasi dia. Kemudian lauk pula keliling, ayam, kambing, telur, semuanya ada situ. Ya Allah. Cabai pun ada. Bila makan, pap. Dia ambil nasi itu segenggam tu. Siap dia lambung lagi. Muak pula masuk dalam mulut. Tuan-tuan tunggu lagi 2 tahun. Agak-agak jadi apa hamba Allah ni? Islam ajar kepada kita makan perlahan. Dah lumat makanan baru telan. Dan jangan bersulam dengan air. Melainkan kalau tercekik. Makan-makan tercekik, baru minum air. Jangan sekali suap nasi, air. Sekali suap nasi, air. Nabi tak galakkan.
Melainkan kalau dah tercekik, minumlah air bang. Nabi tak bagi. Malam tu mati. Entah dah. Apa hang ni tak faham kepada sunnah. Jadi orang bukan Islam nak join, silakan. Sebab tu di sekolah saya, orang Cina datang. Orang India datang sekolah saya bagi makan, bagi minum, makan semua. Sebab apa? Sebab ini kegembiraan. Walaupun saya tak ajak dia orang masuk Islam, tapi saya cerita pada mereka, kenapa kita sambut Maulidin Nabi? Sebab dia bawa keseronokan pada kita. Dan alhamdulillah tuan-tuan, saya tengok makin ramai pula yang datang. Ya, malah saya baru ni pergi ke Kuching. Daripada airport, saya landing je sampai kepada kereta, saya rasa lebih daripada 10 orang Cina yang kata, Ustaz, malam ni saya datang tau. Malam ni saya mau pergi. Saya pun mau dengar juga. Datanglah bang, nama Michael. Oh, ambil gambar sikit Datuk? Boleh, banyak pun tak apa. Sebab apa? Sebab Islam ataupun Nabi Muhammad ini bukan untuk kita saja. Dia adalah untuk rahmat lil alamin. Wallahu alam. Okey, dan seterusnya soalan yang terakhir Ustaz daripada Faridah Abdul Aziz soalannya, Assalamualaikum Ustaz. Macam mana dengan sebahagian generasi kita sekarang ni yang meletakkan idolanya artis Korea dan lain-lainnya? Apakah hukumnya Ustaz? Baik, terima kasih. Masing-masing ada minat lah. Macam moderator ni dia minat kepada Zul Arifin. Contoh lah. Kak Tipah pula minat kepada siapa? Tak tahu Ustaz. Manusia ni masing-masing dia ada minat masing-masing. Adik-adik kita di belakang tu, dia tak minat Zul Arifin. Okey, dia minat Modasuk. Dia minat Sarang He. Akak-akak kita pula minat Hindustan. Hrithik Roshan. Jenis mata biru punya. Dia minat Hindustan, mata biru. Bulu dada daripada pusat sampai ke muka. Lah. Masing-masing minat. Saya ni pula jenis minat style lama punya, orang old stock. Minat pun old season lah, old fashion lah saya ni pun. Masing-masing kita minat. Masalahnya, yang kita minat itu mendekatkan diri kita pada Tuhan ataupun tidak. Saya berkawan dengan moderator. Kawan yang baik itu apa? Mengingatkan saya dengan Tuhan. Itulah kawan yang baik. Kalau saya kawan dengan dia, menjauhkan saya dengan Tuhan, itu bukan kawan baik. Maka saya pun kawan dengan dia. Kenapa awak suka kawan dengan dia? Allah, dia suka nasihat saya. Saya ni bila jumpa dia tu, selalu dia cakap, awak tak boleh ambil rasuah. Nabi tak bagi ambil rasuah. Engkau kerja kerajaan tu elok-elok Zul. Orang lain tak dapat kerja. Orang lain kerja, kena buang. Kelang tutup. Kerja pula tak tetap. Kamu tu dah tetap. Kerjalah elok-elok. Tapi aku pesan pada kamu, jangan lupa mak bapak. Kasihlah duit. Bulan-bulan belanja pada mak bapak. Tak banyak pun tak apa. Bagi sikit pun tak apa. Janji kamu ingat pada mak ayah kamu. Ini kawan. Sebab apa awak suka dengan dia? Sebab dia mengingatkan kita kepada agama. Pilih kawan adik-adik. Jangan pilih kawan yang menjauhkan kita. Zop, kita dah gaji. Mana hari ni baru 21? Apa pula di Pulau Bali punya gaji masuk awal? Oh ya tak ya juga di Pulau Bali. I see man. Macam. Haknya macam. Golok macam. Engkau nak ke golok nak buat apa? Apa lagi cari golok? Sudah tuan-tuan. Apa lagi kita dah enjoy. Adakah kawan ini mendekatkan awak dengan Allah atau menjauhkan? Serupalah kita ini adik-adik ni. Tingkatan 4, tingkatan 2 belakang tu. Dah nak kahwin. Dah ada boyfriend tu. Tak ada lagi. Tak ada. Tingkatan 3, boyfriend dah je 6. Wow, hebat. Dia form 3. Power dia dah je 6. Makan kat Starbucks. Itu pun dah bincang dah untuk masa depan. Wah, kalau kita kahwin,
Awak nak anak berapa Astaghfirullahalazim. Kencing pun bengkok lagi. Sibuk nak tanya anak berapa. Kencing pun tak lurus. Itulah jodoh zaman sekarang. Ada orang dah 25. Engkau bila nak kahwin Siti? Suami aku baru dah je 1. Aku tunggu dia sampai umur 20. Sebab ada yang kahwin 50, suami 21. Pelik-pelik tuan. Zaman sekarang ni, perempuan 65, suami dia 25. Cinta tak mengenal usia. Pertama kali saya jumpa dengan isteri saya dekat perpustakaan Tun Razak. Oh. Dia baca buku, saya pun baca buku. Kemudian bila kita nak letakkan balik buku, macam kita macam accident tau. Astaghfirullahaladzim. Lepas tu, sama-sama kita turun ambil buku, mata bentam mata. Masa itu saya dah duduk membelasah lengkau. Cubalah makcik tu tak ada pencin. Tobatlah hom belaga. Makcik buta ke apa? Pak saya orang tua tu ada pencin, 2 pencin pula. Suami dia ada, harta pula banyak. Angka je kat umur. Boleh je kita kahwin. Perbezaan umur tu cuma angka. Tuan tanya mana faham? Faham. Tak faham sudah hentak ni. Tuan-tuan yang saya hormati, bila kita sebut nak pilih suami pun pilih suami yang mendekatkan kita dengan Tuhan. Akak yang ada pilih yang handsome je, semayang tidak. Aduh, kerja meragut. Meragut rumput tak apa. Meragut orang. Isyak dadah. Jangan duk nampak ustaz. Ada yang datang jumpa saya. Mata ni lebam ni. Ni lebam. Biu ni. Saya tanya kenapa kak? Suami pukul ustaz. Lama dah. Dari mula kahwin. Sampai sekarang. Saya tak tahan ustaz. Kalau gitu akak, pergi pejabat agama, failkan permohonan cerai. RM80 buka borang. Pergi ke balai polis, buat report. Suami pukul. Pergi ke hospital, buat check up. Pemeriksaan kesihatan. Bawa segala bukti ni, nanti pergi mahkamah, tunjuk saya nak minta cerai. Suami saya pukul saya. Saya tak nak cerai ustaz. Saya tak nak title janda. Kalau macam tu kak sabarlah. Sabar banyak-banyak. Saya tak boleh sabar ustaz. Kalau tak boleh sabar, kak minta cerai je. Islam membenarkan cerai. Saya tak nak cerai ustaz. Saya tak nak. Kalau gitu sabarlah. Saya tak boleh sabar. Kalau saya hilang sabar macam mana? Seteraja kak guling-guling kan macam mana kan? Patutlah suami dia hilang sabar dengan dia. Tuan-tuan faham tak? Jadi macam mana kita nak jadi baik kalau pilihan kita tak baik? Pilih yang terbaik. Tempat kerja yang mendekatkan kita dengan Tuhan. Oh, untung kita kerja dekat library ni. Tenang, sejuk, mendamaikan, senyap, boleh baca buku, boleh mentelaah, boleh belajar, mendekatkan kita dengan Tuhan. Malah ayat yang pertama diturunkan pada Nabi kita pun Iqra'. Bacalah, bacalah, bacalah. Disuruh kita membaca. Dan beruntungnya kita pula dapat kerja di library, membaca. Tapi sayang, yang kita baca TikTok. Baca TikTok. Awak tengah down ke tu? Down lah seorang-seorang. Kau tak down kan ada pekerjaan. Oh sudah, entahlah. Jadi kita baca sesuatu yang mendekatkan kita dengan Tuhan. InsyaAllah akan dapat keberkatan. Wallahu a'lam. Okay, memandangkan kita masih ada masa lagi kepada para penonton, sekiranya ada soalan boleh ada satu soalan saja daripada penonton di sini boleh berdiri bagi berikan nama, kita akan sediakan mic ada? Okay, kalau tak ada saya serahkan pada ustaz, ada sedikit masa lagi ustaz, boleh ustaz diterangkan. Baik, terima kasih tuan-tuan yang saya hormati. Apa perkara yang berkaitan dengan Nabi SAW sudah pastinya mendatangkan keberkatan daripada Allah.
Kita hidup dalam dunia ni tuan-tuan, kalau tak ada rahmat, kalau tak ada keberkatan daripada Tuhan, apalah hidup kita. Memang kita ada pendapatan yang bagus, tapi kalau tak ada berkat, gaji tak cukup, asyik dapat habis, asyik dapat habis. Baru seminggu dapat dah pinjam duit orang. Kenapa hidup awak tidak berkat? Ada benda salah yang awak buat. Kenapa kita tidak mendapat rahmat? Kita ni menumpang hidup dalam dunia ni. Tak lama lagi kita akan pergi. Selama-lamanya akan kembali, akan mati. Setiap insan akan merasa saat perpisahan terakhir. Dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Semua akan ditinggalkan. Kita menumpang. Kita hidup udara, Tuhan bagi. Kita minum air, Allah bagi. Kita dapat rezeki, Allah bagi. Tetapi bayangkan kalau Allah turunkan bala pada kita. Angkat keberkatan daripada kita. Air yang diminum dah tak boleh diminum. Udara yang disedut dicemari dengan racun. Apa akan jadi? Tanah yang kita ada, rumah yang kita ada tanah runtuh. Mana kita nak duduk? Rumah kita tu semidi, 2 tingkat. Wah, banyak cantik rumah awak. Alhamdulillah, Tuhan bagi rezeki. Kita bangga dengan rumah tu. Tiba-tiba sebelah rumah kita runtuh. Tanah jerlus. Kita nak duduk lagi ke rumah kita? Bomba datang, awak diminta kosongkan rumah awak. Sebab jiran awak rumahnya dah nun jauh ke dalam. Saya sayang rumah saya. Tak boleh. Awak kena sayang nyawa awak dulu. Habis tu saya mau pindah mana? Awak duduklah hotel dulu, kita support awak duduk sana. Ini rumah tak selamat. Habis. Habis. Akak-akak ni ada rumah. Cantiknya, ada mini garden. Ada buaian, ya Allah, rumahku syurgaku. Seronoknya ustaz, ada rumah sendiri, ada kapet tiruan, rumput tiruan. Tiba-tiba kita balik kerja, anak kita dah 4 bagi tahu, mak, tadi ada ular masuk dalam bilik tidur mak. Biar betul kau. Ya mak, besar mak, takut. Adik pun cakap, betul mak. Ular tu tengok je adik. Ular kata, apa tengok-tengok? Oh, sudah tuan-tuan. Pandai pula bercakap si ular tuan-tuan. Kita pun panggil bomba, panggil pertahanan awam. Cik, rumah saya ada ular. Datangnya bomba, cari, angkat tilam, angkat katil, angkat almari, tak jumpa ular tu. Agak-agak malam tu nak tidur di mana? Nak tidur dalam bilik yang sama? Atau pergi pindah tidur dekat Meru, Casuarina, ke Ipoh View, Ipoh City Hotel ke? Silat-silat hari bulan jual. Saya nak jual rumah ni, siapa nak beli-belilah. Kenapa awak nak jual? Ular masuk tak jumpa-jumpa. Sampai sekarang hanya dengan seekor ular menjadikan hilang nikmat kita. Bayangkan tuan-tuan. Serupalah badan kita. Badan sado, six pack. Berketul-ketul badan ni. Allah Ta'ala bagi sakit gout. Sakit gout ya, lagi kuat berketul. Lutut habis berketul ni. Sikit je gout, nak bangun pun seksa. Aduh. Sakit apa Din? Oh my gout. Habis badan six pack. Sebab itu, benda-benda ini hanya datang rahmat dan berkat daripada Allah. Jadi kalau kita nak negara kita aman, negeri kita, negeri Perak ni sejahtera, kita nak supaya kita sekarang di Ipoh ni dalam keadaan Allah Ta'ala sayang pada kita, ikutlah Nabi kita. Jangan bergaduh, jangan mengumpat, jangan memfitnah,
Jangan berpecah belah, jangan buat benda yang haram, buat benda yang halal, penuhkan masjid, sembahyang berjamaah, elok-elok buat amalan. Insya-Allah, bumi Ipoh kita ni Tuhan turunkan rezeki. Seluruh rakyatnya, baik Islam ke, baik tak Islam ke, baik binatang ke, apa ke, sungai ke, tumbuh-tumbuhan ke, akan mendapat baik. Tuhan akan balas dengan kebaikan. Tetapi apabila kita bantah, kita lawan apa yang Nabi cakap, tuan-tuan tunggulah. Hanya Tuhan hantar nyamuk saja, dah pening. Innallaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan. Allah datangkan nyamuk saja, kata Allah. Balik buka surah Al-Baqarah. Kamu lawan Allah, perumpamaan pergi hantar nyamuk. Seekor nyamuk dah pening satu Ipoh. Tiap-tiap petang fogging. Elok nak makan nasi je, mau dah. Cukup dengan nyamuk seekor je tuan-tuan, satu keluarga masuk hospital. Sebab itu kalau kita lawan Tuhan, Tuhan tak perlu datangkan gempa bumi. Hanya dengan nyamuk kita dah tak terlawan. Sebab itu jom sama-sama kita ikut Nabi kita. Mudah-mudahan seluruh rakyat berada dalam keberkatan. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik dan Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Ya. Alhamdulillah, sekian saja program kita pada pagi ini, Ustaz. Jadi saya berpihak Rustia lah ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Bahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas, dan seterusnya kepada kita semua. Jadi kita ambillah iktibar, ya, iaitu untuk kesejahteraan kita bersama, kita mengikuti Rasulullah dan juga mengikuti ajaran Islam yang sebenarnya. Jadi sekian saja pada pagi ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya Ustaz, kita ada